Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan kalender jenayah untuk edisi 21 November 2015 dengan kes susulan pembunuhan kerani wanita di Muar Johor pada Isnin lalu. 6 lelaki warga Nepal ditahan sejurus beberapa jam selepas kejadian berkenaan dan kesemua yang ditahan berusia 25 hingga 43 tahun. Itu bagi membantu siasatan. Sementara itu, pihak berkuasa turut meminta kepada orang ramai supaya tidak menyebarkan berita palsu dan juga gambar mangsa bagi menjaga sensitiviti keluarga. Dan pihak polis daerah Muar turut menafikan mengeluarkan foto feed mengesan suspek. Dan kini polis sedang giat menjalankan siasatan terutama motif dan punca kejadian. Ikuti laporan selanjutnya. Seorang wanita berusia 29 tahun maut dipercayai dirogol sebelum dibunuh dalam kejadian di rumahnya di Sungai Terap Muar, Johor Bahru. Dalam kejadian 7 malam itu, mayat Nurul Syahira Mohamed Yatim yang juga kerani sekolah agama Sungai Raya di Bukit Pasir ditemui polis terbaring dalam keadaan separuh bogel di depan pintu bilik rumahnya. Polis yang tiba di lokasi kejadian mendapati enjin kereta dipercayai milik mangsa tidak dimatikan, manakala pintu kereta bahagian pemandu terbuka. Ibu kepada seorang anak berusia 11 bulan itu dipercayai dijerut sehingga mati dan barangan berharga milik mangsa termasuk dokumen pengenalan diri serta telefon bimbit hilang. Kejadian disedari jiran mangsa yang bertindak menghubungi polis. Nurul Syahira dikebumikan di tanah perkuburan Islam Permatang Pasir dan Naib Kadir Bukit Pasir Muar. Pihak polis akan menyiasat kejadian buli di sebuah sekolah kebangsaan di daerah Besut yang menjadi viral di laman sosial. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Khalid Sheiklah berkata, pihaknya sudah menerima laporan yang dibuat bapa mangsa di Ibu Pejabat Polis Daerah Besut pada 9 pagi. Kejadian itu dikatakan berlaku pada 15 Oktober lalu dan siasatan termasuk mengesan penyebar video berkenaan mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Rakaman video 6 minit 29 saat itu menunjukkan beberapa murid berusia antara 10 hingga 12 tahun membuli mangsa yang juga murid sekolah berkenaan dipercayai di surau sekolah itu. Difahamkan kejadian itu sudah beberapa kali berlaku terhadap mangsa. Wanita dikenali sebagai Nija berusia 21 tahun yang diburu polis sejak lebih sebulan lalu bagi membantu siasatan kes membelasah wanita berusia 20-an yang rakaman video mengenainya viral di laman sosial, ditahan malam tadi dan direman selama 4 hari di Mahkamah Magistrate Kota Bahru. Suspek ditahan di restoran Panji pada 10.30 malam tadi untuk membantu siasatan. Suspek utama kes itu Ika Ekora atau nama sebenar Nurul Atika Hanafi, 27 tahun, didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Bahru 30 Oktober lalu. Sehingga kini, seorang lagi wanita dikenali sebagai Mak B berusia 20-an masih diburu. Penolong pegawai veterina didenda RM7,000 oleh Mahkamah Session hari ini atas tuduhan menerima cek bernilai RM12,500 berhubung program pinjaman induk tanpa faedah PINTAF 2 tahun lalu. Hakim Muhammad Halda Abdul Azim menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh Zablina Bilmas, 43 tahun, mengaku bersalah dan turut memerintahkannya dipenjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Zablina didakwa menerima sekeping cek Bank Islam Berhad daripada Koperasi Kakitangan Veterina Johor Berhad KKVJB yang diketahui mempunyai hubungan kerja rasmi yang dijalankan Koperasi terbabit dengan pejabat veterina daerah Segamat berhubung kerja membekal dan menghantar 50 lembu induk dalam negeri ini menerusi program PINTAF. Tertuduh yang ketika itu bertugas di Pejabat Perkhidmatan Veterina Segamat didakwa melakukan perbuatan itu di Bank CIMB Cawangan Segamat antara 9.30 pagi dan 4.30 petang 30 Disember 2013. Dia yang kini bertugas di Pejabat Perkhidmatan Veterina Johor Bahru dituduh mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sebuah premis judi yang beroperasi sejak 2 bulan lalu diserbu polis di Jalan Metro Prima 5 Kepong.
Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Armunusami berkata, dalam serbuan itu pihaknya menahan 2 lelaki yang juga pemain dan penjaga premis berkenaan. Ketika serbuan dilakukan, penjaga premis terbabit yang berusia 36 tahun cuba melarikan diri namun berjaya diberkas. Turut dirampas dalam serbuan itu 10 set komputer pelbagai jenama dan wang tunai RM200. Lelaki warga Emas maut selepas dipukul anak lelakinya dengan menggunakan kayu dan buluh dalam kejadian di kediaman mereka di Kampung Hujung Repek, Bacok, Kelantan. Insiden 5 pagi itu mangsa Yasa muda 70 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim berkata, mangsa mengalami kecederaan serius di kepala dan muka serta hampir putus telinga. Suspek berusia 30 tahun dipercayai pesakit mental cuba melarikan diri namun ditahan pihak berkuasa. Mayat mangsa kemudian dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II untuk bedah siasat. Polis merampas dadah dianggarkan lebih RM400,000 dalam kejadian di sebuah rumah di Taman Desa Baiduri, Kulai, Johor Bahru hasil penahanan seorang pengedar dadah. Serbuan 4 petang itu, dadah terbabit ditemui disimpan dalam rumah dan kereta jenis Toyota Altis. Ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah. Suspek kini direman bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya /ADB 1952 yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Dalam perkembangan berasingan, Ramli berkata pihaknya melakukan 100 serbuan di sekitar Johor Bahru dan menahan 351 individu bagi membantras aktiviti judi dalam talian. Ramli ditemui pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor. Pemenang bakal membawa hadiah wang tunai dan telefon pintar, manakala pemain yang kalah besar mendapat habuan perempuan. Itu kegiatan sebuah pusat judi cyber haram yang berselindung di sebalik premis menyediakan permainan snooker di sekitar Seri Petaling dan Jalan Kuchai Lama di Ibu Negara. Menerusi operasi berpadu bantras aktiviti haram Siri 17, premis itu disita bersama 2 pusat cyber cafe dan 2 pusat hiburan haram. Operasi dilakukan membabitkan 17 agensi penguatkuasaan termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Polis Diraja Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Ketua UMNO bahagian Sungai Besar Datuk Jamal Mat Yunus membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dawangi berhubung kewujudan akaun Facebook menggunakan namanya mengandungi kenyataan fitnah dan provokasi. Jamal membuat laporan susulan ingin membersihkan namanya kerana sebelum ini pemilik akaun Facebook Datuk Jamal Yunus Supporter cuba memburukkan imej Perdana Menteri. Dia yang menafikan memiliki akaun itu meminta Polis Diraja Malaysia PDRM melakukan siasatan dan memburu pemilik akaun berkenaan. Menurutnya lagi, dia tidak teragak-agak untuk saman pemilik akaun Facebook berkenaan mengikut undang-undang. Seorang lelaki bersama anak perempuannya yang berusia 3 tahun ditembak di hadapan bank di Pekan Semenyih malam semalam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Muhammad Adnan Abdullah berkata, kanak-kanak perempuan yang terkena peluru sesat itu disahkan meninggal dunia di Hospital Kajang. Hasil siasatan awam mendapati suspek melepaskan 3 das tembakan ke arah mangsa. Menurutnya, motif kejadian masih dalam siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Dengan itu, sekian dulu kalender jenayah untuk minggu ini. Terus layari laman web Harian Metro dan saluran YouTube di hmetro.com.my serta platform laman sosial Harian Metro termasuk HM News Channel dan HM Mobile bagi mendapatkan lebih banyak paparan berita dan video menarik sepanjang minggu ini. Dengan itu, sekian dulu untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.